Ya Rasulullah. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qila ya Rasulullah mal ghibah qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Sunan Abi Daud. Jadi daripada Abu Hurairah berkata, daripada Abu Hurairah sesungguhnya qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, mal ghibah, apakah mengumpat itu? Ghibah ni mengumpat. Qala, Rasulullah pun menjawab, zikruka akhaka bima yakrahu, kamu sebut, zikruka, kamu sebut, akhaka, saudara kamu, bima yakrahu, dengan apa yang benci ia akhah. Kamu sebut kepada saudara kamu apa yang dia tak suka. Tu orang panggil mengumpat. Qila, lepas tu dikatakan lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, afara'aita, apakah pendapat kamu wahai Rasulullah, in kana fi akhi, jika ada pada saudara aku ni, ma aqulu, apa yang aku kata, isim kana, jika ada pada saudara aku ni apa yang aku kata. Kami kata benda tu tak buruk, benda tu tak molek, benda buruk, dan saudara tu dia tak sukalah cakap keburukan, tapi benda tu memang ada sungguh dekat dia. Qala, Rasulullah pun menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu, jika ada fihi, padanya saudara, ma taqulu, apa yang kamu kata. Dia taqulu, taquluhu, asal dia hu tu dia hazaf. Ma taqulu, apa yang kamu kata, faqad ightabtahu, maka sesungguhnya kamu telah mengumpat akannya akhun, saudara. Wa illam yakun fihi ma taqulu, dan jika tiada fihi padanya akhun, ma taqulu, apa yang kamu kata, faqad bahattahu, maka sesungguhnya kamu telah fitnah akannya saudara. Sunan Abi Daud. Jadi wala yaqtab ba'dukum ba'dha, tak boleh mengumpat. Mengumpat ni apa? Zikru akhaka bima yakrah, sebut satu benda kepada saudara, maksudnya bukan sebut depan dia lah, sebut kat belakang dia, bima yakrah, apa yang dia tak suka. Kalau kita sebut benda tu depan dia, dia tak suka, tu orang panggil mengumpat. Lepas tu seorang tanya pada Nabi, kalau benda tu ada sungguh pada dia, lepas tu Nabi kata, kalau ada sungguh itu adalah mengumpat, kalau tak ada itu adalah fitnah. Kata seseorang, dia ni tak molek, ada. Kalau kata seorang dia ni tak molek, kalau ada sungguh mengumpat, kalau tak ada fitnah. Gitu. An Aisyah qalat, jadi faham pada sini, walaupun daripada sambungan sebelum ni, kita suami isteri, kita yuhaddithuna wa yuhaddithu, kita berbual dan sebagai dia, tapi bila mana start masuk mengumpat, jangan. Okay? Kita suami isteri, kita cakap dengan dia, lepas tu dia start nak mengumpat orang tu, jangan, berhenti, masuk cerita lain. An Aisyah qalat hakaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ma yasuruni anni hakaitu rajula wa inna li kadha wa kadha qala faqultu ya Rasulullah inna Safiyah imra'ah wa qala bi yadiha hakadha ka'annaha ta'ni qasira faqala laqad mazajti bi kalimah law mazajti biha ma'al bahr la muzija jami' at-Tirmidzi. Aisyah berkata, hakaitu, aku telah hikayat, aku telah cerita kepada Nabi SAW rajulan, akan seorang lelaki. Aku telah cerita kepada Nabi SAW akan seorang lelaki. Maksudnya aku duk mengumpat seorang lelaki. Faqala, maka berkata Nabi SAW, ma yasurruni inni hakaitu rajula wa innali kadha wa kadha, tidak menggembirakan akan aku ini fa'il, oleh sesungguhnya aku ni hakaitu, aku menghikayat ataupun aku mengumpat, aku cerita rajula, tentang seorang lelaki akan seorang lelaki. Lepas tu ni orang panggil royah dia, wa annali kadha wa kadha, dan sesungguhnya bagi aku kadha wa kadha, demikian. Wa annali ni ai walau u'titu kadha wa kadha minad dunya. Dia mau kena takdir gitu. Wa annali kadha wa kadha, apa ai walau u'titu, walaupun aku diberi kadha wa kadha, demikian minad dunia, daripada harta dunia ni. Aku tak suka cakap tentang seseorang walaupun aku nak dapat sekian-sekian ni.
Sampai begitu, jangan mengumpat. Fakultu, lepas tu Aisyah kata, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Safiyah imra'ah wa qala biyadiha hakadha ka'annaha ta'ni qasirah. Dan berkata Rasulullah, berkata Aisyah, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Safiyah, sesungguhnya Safiyah. Safiyah ni madu dia lah, hak-hak bini hak lain tu, satu tim dengan dia. Inna Safiyah, sesungguhnya Safiyah tadi tu imra'ah, seorang perempuan. Lepas tu waqala biyadiha. Waqala ni biasa asyara, dan berkata, maksudnya asyara, mengisyarat oleh Aisyah biyadiha, dengan tangan dia. Dia buat macam ni ikut. Tak tahulah dia buat macam mana. Hakadha, sedemikian. Ka'annaha ta'ni qasirah, seolah-olah ta'ni mengkendaki oleh Aisyah qasirah, pendek. Lepas tu Aisyah dia kata, Safiyah tu gini. Tak tahulah orang pendek orang kata-kata macam ni. Gini. Macam ni. Safiyah tu gini. Lepas tu bila mana dia ngumpat Safiyah tu pendek lah. Madu dia seorang lagi tu. Lepas tu faqala, maka berkata Nabi sallam, laqad mazajti bi kalimah. Laqad mazajti ay laqad qulti. Mazajti pertama ni dengan maksud laqad qulti. Benar-benar sesungguhnya kamu kata, bi kalimah, dengan satu kalimah. Lau mazajti yang kedua tu dengan maksud campur. Kalulah kamu campur biha dengannya kalimah ma'al bahari, akan air laut. Jawab dia la muzija, nescaya akan dicampur akan air laut tu. Maksud dia campur ni maksudnya merosak. Kamu ni cakap satu kalimah, maksudnya kamu duk mengumpat orang. Kalau mengumpat tadi tu letak dalam air laut, huduh, rosak air laut, busuk air laut. Nak bagi tahu mengumpat tu tak boleh sangat-sangat. Jangan mengumpat. Jadi dekat sini Aisyah dia duk kata tentang seorang lelaki. Lepas tu Nabi kata, aku tak suka kata orang, walaupun aku dapat harta dunia pun. Wa annali kadha wa kadha, aku dapat bahagian dunia sekian-sekian pun, aku tak suka dia sebut tentang keburukan orang. Lepas tu Aisyah dia kata, Safiyah tu gini, pendek macam nak macam ni. Safiyah tu gini, katalah macam mana pun, tapi maksudnya gitulah. Wa qalat biyadiha ay asyarat biyadiha, dia tunjuk dengan tangan dia. Lepas tu bila mana Nabi tengok Aisyah duk kata Safiyah pendek, Safiyah tak ada lah waktu tu, orang panggil mengumpat. Lepas tu Nabi kata, kamu ni kata dengan satu perkataan tu kalau letak dalam air laut, rosak air laut tadi tu. Nak bagi tahu jangan mengumpat sangat-sangat. Jadi faham pada sini, suami isteri ni kena saling berbual. Tapi berbual tu setakat yang dibolehkan, dan mengumpat termasuk dalam perkara yang tak bolehkan. Kalau start mengumpat, kena tegur. Suami tu kena tegur. Ya, kadang-kadang orang perempuan ni, isteri ni, orang panggil dia lekat tekak. Dia lekat tekak, dia tak boleh, dia nak tubik. Dia dah boleh tubik, tak apa dah lah. Dia dah boleh mengumpat orang, tak apa dah lah. Itu sifat orang perempuan. Jadi jangan, royaklah juga, jangan. Gitu. Nampak situ. Kalau dah tegur dah, tak makan sama juga, dia suka, dia lekat tekak, dia sedap mengumpat, suami gih. Ayat Quran beritahu, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Surah Qisas ayat 55. Wa idza sami'u al-laghwa, dan apabila mereka mendengar al-laghwa, akan perkataan sia-sia, jawab a'radu an, nescaya mereka berpaling daripadanya al-laghwu. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum, kesejahteraan ke atas kamu. La nabtaghil jahilin, ibtara yabtari, duduk dekat-dekat. Tidak kami ni nak berdamping al-jahilin, akan orang-orang yang jahil. Difaham pada sini, suami isteri dia kena saling berbual. Kalau tak bual tu bukan suami isteri. Dia kena begitu, kena berbual. Tetapi dalam perkara yang syariat bagi. Mengumpat ni syariat tak bagi. Bila mana syariat tak bagi, bila mana skala isteri lah. Suami pun tak kisahlah. Bila mana salah seorang tu dah start mengumpat, pasangan dia tu kena tegur, jangan mengumpat. Macam mana Nabi Muhammad SAW tegur Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Lepas tu kalau dia berhenti, tak apalah, biasa kan, kadang terlupa. Tapi kalau nak sambung juga mengumpat, a'radu, jangan duduk sekali lagi, jauh-jauh pergi, tinggallah dia cakap seorang-seorang. Lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum.
Assalamualaikum, kita pergi dulu dah. Kalau nak mengumpat, habis pergi dulu. Gitu. La nabtaril jahilin. Kami tak duduk dengan orang jahil ni. Wayak ada sikit jangan mengumpat, nak mengumpat juga. Gitu. An-Nabi sallam yaqulu wailul lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhhika bihil qaum fayakdhibu wailul lah Jami' at-Tirmidzi. Nabi sallam berkata, wail, celaka, lilladhi yuhaddithu bil hadis, kepada orang yang yuhaddithu, yang bercerita, bil hadis, dengan satu cerita, liyudhhika bih al-qauma, supaya ataupun untuk menggelakkan bihi dengannya al-hadis al-qauma, akan satu kaum. Celaka bagi orang yang mana dia buat cerita, dia yuhaddisu ni reka ada. Dia cerita, dia reka cerita untuk gelak. Yuhadisu ni mereka. Hadis. Ada. Fayakzibulah. Lepas tu fayakzibu. Lepas tu dia tipu. Wawailul lahu. Celakalah bagi dia. Wawailul lahu. Dan celakalah bagi dia. Celakalah bagi seseorang yang dia ni buah sebab dia nak bagi orang gelak, dan dalam masa sama fayakzibu, dia nipu. Wailul lahu. Celaka bagi dia. Wailul lahu. Celaka bagi dia. Jadi faham pada sini, kita suami isteri ni kita kena buat sembang, tapi jangan mengumpat dan jangan nipu. Gitu. Walaupun nipu tu untuk bagi dia seronok pun, untuk bagi dia gelak pun, jangan nipu. Ada. Biasa sekarang ni dia ada satu trend orang panggil stand up comedy. Dia pegang mic, lepas tu dia duduk cakap seorang-seorang kat depan, lepas tu orang depan duduk gelak. Ada. Kalau hak dia kecek tu dia menipu dalam kecek dia tu wailul lahu. Sebab apa? Yuhaddithu bil hadith li yudhhika bihil qaum fayakdhibu. Dia cerita satu cerita, dia nak bagi orang depan gelak, tapi fayakdhibu, tapi dia tipu. Wailul lahu, celaka bagi dia. Kalau nak bagi orang gelak boleh, tapi cerita sungguh. Jangan duk reka cerita. Mengumpat lagi lah tak boleh. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajul la yatakallamu bil kalimah yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha min ab'adi min ath-thuraya. Musnad Ahmad. Rasulullah bersabda, inna ar-rajul, sesungguhnya seorang lelaki ni, la yatakallamu bil kalimah, benar-benar dia cakap dengan satu kalimah, yudhiku bihi julasa'ah, yang dia menggelakkan biha, dengan kalimah tadi tu, julasa, jalis, akan teman-teman dia. Dia cakap satu benda yang mana dia buat orang depan dia, saing-saing sebelah ni gelak, tapi yahwi biha min ab'adi minas thuraya, menjatuh biha, dengannya siapa tadi tu, dengannya kalimah, min ab'adi minas suraya, daripada sejauh-jauh daripada bintang suraya. Okey, yahwi biha, menjatuhlah dengan kalimah tu, ai fi darakati jahannam. Dia mau kena takdir gitu. Yahwi biha ai fi darakati jahannam, pada darki tu apa tu bawah tu, pada bawah-bawah neraka jahannam. Ai fi darakati jahannam, menjatuh dengan kalimah tadi, menjatuh akan dia fi darakati jahannam, pada bawah-bawah neraka jahannam, min ab'adi minas suraya, jauh lagi daripada bintang suraya. Okay, bintang suraya, bintang duduk ada bintang suraya ni orang Arab guna untuk perbandingan, untuk contoh jauh. Kalau jauh sangat supaya bintang suraya tu jauh sungguh lah. Jadi orang yang dia buat satu cerita dan dia nipu dalam cerita tu, nak bagi orang sebelah dia gelak, dia ni Allah Ta'ala buang dia, jatuh dia dalam neraka jahanam, sama macam jatuh jauh tu, macam bintang suraya tu, jatuh jauh dekat bawah-bawah neraka jahanam tu. Tu dekat sini buah boleh, tapi nak bagi dia mau gelak boleh, tapi menipu jangan dalam buah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni la aqulu illa haqqa, qala ba'd ashabi fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, faqala inni la aqulu illa haqqa. Musnad Ahmad. Abi Hurairah daripada Rasulullah berkata, Rasulullah kata ini, inni la aqulu illa haqqa, sesungguhnya aku
La aqulu, tidak aku pernah kata, tidak aku kata illa haqqa, kecuali benar. Rasulullah kata, aku kecek benar belaka, tak ada menipu. Qala ba'du ashabi, berkatalah oleh sebahagian sahabatnya Nabi. Peta ada seorang sahabat Nabi kata, fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, fa innaka, sesungguhnya kamu, tuda'ibuna, da'aba yuda'ibun ni bersenda gurau, kamu ni bergurau dengan kami ya Rasulullah, kamu ni bersenda gurau dengan kami, akan kami ya Rasulullah. Lepas faqala, lepas berkata Nabi SAW, inni la aqulu illa haqqa, aku tak kata kecuali haqqa, benda benar. Dia Rasulullah kata, aku tak kata kecuali benda benar. Lepas ada seorang sahabat kata, tapi Nabi duk bergurau dengan kita. Lepas Nabi SAW kata, aku tak kata kecuali benda benar. Jadi walau bergurau boleh, ya bergurau boleh, tapi jangan menipu dalam bergurau. Begitu jugalah suami isteri, dia kena buat, jangan mengumpat. Lepas tu kena bergurau tu kena sangatlah suami isteri, tapi dalam gurau tu jangan menipu. An Abdullah bin Mas'ud قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه البيهقي في شعب الإيمان. Ibnu Mas'ud berkata, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsara khataya ibni Adam, sesungguhnya sebanyak-banyak kesalahan bagi ibni Adam, apa dia? Fi lisani, adalah pada lisannya anak Adam tadi tu. Sebanyak-banyak kesalahan, tempat yang paling banyak anak Adam buat salah ke apa? Fi lisani, adalah pada lisan. Kitab Syu'abil Iman karangan Al-Baihaqi. Jadi hak dosa banyak ni daripada lidah ni, ngata orang, ngumpat orang dan sebagainya. Jadi kena beringat pada masalah lidah ni. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Walillah, dan milik Allah lah, lam litamlik, milik Allah lah, ma fis sama, apa yang di langit, wa ma fil ard, dan apa yang di bumi. Liyajziyal ladzi, untuk ataupun supaya membalaslah oleh Allah, maf'ul, alladzina asa'u bima, akan orang yang asa'u, alladzi maf'ul, akan orang yang asa'u, buat jahat, bima amilu, dengan apa yang buatlah mereka alladzi, Allah Ta'ala akan balas orang yang buat jahat dengan apa yang dia orang buat. Jadi kalau seorang tu buat jahat, Allah Ta'ala akan balas dia. Balas tak molek lah. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan balaslah oleh Allah alladzi, akan orang yang ahsanu, buat baik, bil husna, dengan sebaik-baik, dengan yang paling baik. Jadi orang buat jahat, Allah Ta'ala balaslah juga azab dia. Orang buat baik, Allah Ta'ala balas, tapi balas lagi molek daripada hak dia buat tu, bil husna, dengan yang paling baik. Isim tafdhil lah. Badal, siapa dia alladzina ahsanu ni? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, iaitu badal, iaitu alladzina, orang-orang, yajtanibu, yang menjauhi, yajtanibu, yang menjauhi, kaba'iral ithmi, maf'ul, yang besar-besar daripada dosa. Idhafat dia, yang besar-besar daripada dosa. Ada dosa yang besar, itu dia tarkib terbalik, dia idhafat. Kabairal ithmi, akan yang besar-besar daripada dosa. Wal fawahish, dan fawahisha, apa ni, dosa-dosa dosa-dosa kecil, ya, dosa fahish. Sebab kabairal ithmi ni dosa besar, fawahish ni dosa kecil. Illa lamam, kecuali al-lamam, salah silap yang kecil-kecil. Lamam ni salah silap yang kecil-kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan kamu ni wasi', maha luas, wa maghfirah, pengampunan. Jadi
Orang-orang yang buat baik ni siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Orang yang menjauhi dosa besar dan juga menjauhi dosa kecil. Illal lama, kecuali salah silap kecil-kecil tu. Nak macam mana dah? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu ni wasi', maha pengampun, maghfirah, maha luas pengampunan dia. Jadi kita faham lidah ni adalah salah satu penyebab kepada dosa, ataupun penyebab yang paling besar daripada buat dosa adalah lidah. Walaupun begitu, dimaafkan juga pada yang salah silap kecil-kecil daripada lidah. Kadang-kadang melawak kecil-kecil, sikit-sikit. Makan dah puasa. Contohlah kan. Sikit-sikit kecil-kecil itu illal lamam, Allah Ta'ala maaf. Lepas tu yang kedua pula, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Surah Nisa ayat 148. Tidak sukalah oleh Allah al-jahra. Al-jahra ni berterus terang. Tidak sukalah oleh Allah akan berterus terang bisu, dengan buruk, dengan benda jahat, dengan benda buruk. Dia ni mau buat jahat, kata benda buruk, mengumpat. Allah Ta'ala tak suka mengumpat. La yuhibbullahul jahra bisu. Tidak suka oleh Allah akan berterus terang dengan benda buruk minal qaul, daripada perkataan. Maksudnya kita cakap benda hak-hak buruk daripada perkataan, mengumpat orang dan sebagainya, Allah Ta'ala suka tak suka. Illa man zulim, kecuali man zulim, mereka zulima, yang dizalimi ia man. Jadi kita faham mengumpat adalah dilarang. Boleh? Tak boleh. Tapi ada setengah tempat yang dibolehkan mengumpat tadi itu. Yu'fa'an, dimaafkan sebab berhajat. Antara tempat yang dibolehkan ni, apa dia? Mengadu kepada hakim. Sebagai contoh, laki dia ni panggil tak molek. Lepas tu dia pergi ke hakim, lepas tu dia ceritalah laki dia gini, jahat-jahat sekian-sekian. Waktu dia kata dekat hakim tu, laki dia ada? Tak ada. Dia duk mengumpat laki dia tu. Kalau tengok dia sudut mengumpat tu, mengumpatlah. Sebab apa? Zikru akhaha bima yakrahu. Sebut satu benda yang dia tak suka. Tapi dekat sini dibolehkan. Sebab ada maslahat, ada berhajat dekat situ. Kalau dia tak bagi tahu kat hakim, macam mana hakim nak tahu? Lepas tu kalau hakim tak tahu, macam mana hakim nak buat keputusan? La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man zulim. Allah Ta'ala tak suka berterus terang, perkataan berterus terang yang tak molek ni, kecuali orang yang dizalimi. Lepas tu yang kedua pula, antara mengumpat yang dibolehkan, an Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu qala ista'dhana rajulun ala Rasulullah faqala idhanu lahu bi'sa akhu ashirah au ibnul ashirah falamma dakhala alana lahul kalam faqultu ya Rasulullah qulta alladhi qulta thumma alanta lahul kalam qal ay Aisyah inna syarran nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittaqa'a fuhshi. Sahihul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha akhbarahu, beritahu, qala, berkata, ista'dhana rajul, Aisyah cerita, telah minta izin oleh seorang lelaki ala Rasulullah. Ala ni nak masuk jumpa. Telah minta izin oleh seorang lelaki ala nak pergi jumpa Nabi. Faqala, maka berkata Nabi, i'dhanu lahu bi'sa akhul ashirah au ibnul ashirah. Maka berkata Nabi, i'dhan, izinlah lahu, baginya rajul, izinlah kepada dia. Lepas tu badal. Siapa rajul ni? Bi'sal akhul ashirah. Bi'sa, seburuk-buruk saudara keluarga. Au ibnul ashirah, seburuk-buruk anak bagi keluarga. Lepas tu bila mana seorang minta main nak jumpa Nabi, lepas tu Nabi kata tak apalah, bagi dia masuk tu orang jahat tu, jahat sungguh tu. Bi'sa akhul ashirah, seburuk-buruk keluar saudara bagi keluarga, ataupun seburuk-buruk anak bagi keluarga. Orang jahat sungguh tu, Nabi kata gitu. Macam mengumpat lah tu kan. Tuan tu duduk kat luar tak dengar. Falamma dakhala alana lahul kalam, maka tak kala masuk oleh rajul tadi tu, alana lahul kalama, berlemah lembut, layin, alana, berlemah lembutlah oleh Nabi lahu, bagi rajul tu al-kalama, akan perkataan. Lepas tu Nabi kecek molek-molek dengan dia. Tadi kata no, orang jahat no. Lepas tu Nabi kecek je, beraluh, kecek molek dengan dia. Qultu, lepas tu dah kawan tu dah tak ada dah. Qultu, aku kata, ya Rasulullah, qulta alladhi qulta thumma alanta lahul kalama. Kamu kata alladhi qulta, yang kamu telah kata. Kamu kata benda yang kamu telah kata tu, orang jahat tu, bi'sa akhul ashirah. Tapi summa kemudian alanta lahul kalam,
apa dia, lembutlah kamu bagi dia, bagi rajul tu al-kalam akan perkataan. Tadi kata dia jahat, lepas tu kamu kecek beraluh, alantalahul kalam. Macam mana ni? Qala, berkata Nabi, ai Aisyah. Ai ni dia sama dengan ya. Ai, wahai dia, ai. Wahai Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas. Sesungguhnya syarran nas, seburuk-buruk manusia, khabar dia man tarakahun nas, adalah mereka yang meninggal akan man tadi tu oleh manusia, aw wada'ahun nas, aw li syakir rawi ya, aw wada'ahun nas, ataupun meninggal akan man oleh manusia. Sama aja. Taraka dengan wada'a ni maksud dia meninggal. Sebab apa? Maf'ul ajli, ittiqa'a fuhsyih, kerana takut keburukannya, kerana takut dari keburukannya man. Betul Rasulullah kata, seburuk-buruk manusia adalah orang yang orang tinggal dia sebab takut keburukan dia. Jadi dekat sini mengumpat, sebut keburukan orang, sebut yang satu benda yang kalau kawan tu dengar dia benci, adalah dilarang. Tetapi ada beberapa tempat yang dibolehkan. Antara dia, yang pertama mengadu dekat hakim. Antara yang lain adalah kita nak bagi tahu, kita nak memberitahu kepada seseorang yang lain keburukan dia supaya orang yang lain dapat berjaga-jaga dengan dia. Kita mengumpat tu orang jahat tu. Nabi kata orang jahat tu. Nabi nak bagi tahu kepada orang dekat depan tu, bahkan Aisyah tu, supaya dia ni orang jahat, dia mau kena berjaga-jaga dengan dia. Jadi dekat situ bila mana kita bagi tahu keburukan orang lain kepada seseorang yang lain dengan alasan supaya orang lain tu dapat berjaga-jaga daripada dia, itu termasuk di dalam mengumpat yang dibolehkan. Supaya macam orang mai, orang perempuan, dia tanya kita, ada orang lelaki meminang dia, lepas tu dia tanya kita, molek ke tak lelaki ni? Kalau lelaki tu tak molek, kita kena royak sungguh-sungguh. Oh, dia ni tak molek dengan demo. Lepas tu demo molek kita. Atau tu lain lah dia. Dia demo tak molek dengan dia ni jahat dan sebagainya. Bagi tahu. Itu mengumpat, tapi ada maslahat kat situ. Sebab apa? Supaya nak bagi seseorang perempuan ni dia dapat jaga daripada keburukan orang lain. Sama macam yang kita faham daripada hadis ni. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana indahu mazlamatun min akhihi min ardihi aw malihi falyatahallalhu al-yawma qabla an yu'khadha hina la yakunu dinar wala dirham wa in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam yakun lahu ukhidha min sayyiati sahibi faju'ilat alaihi. Musnad Ahmad. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, anin Nabi sallam, daripada Nabi SAW berkata, ya Nabi, man kanat indahu mazlamah min akhihi min irdihi aw malihi. Man, sesiapa kanat indahu mazlamah, yang ada di sisi man tadi tu mazlamah, oleh kezaliman, min irdihi, min yang kedua tu min bayan, iaitu dari kezaliman daripada saudaranya, bayang kepada mazlamah. Apa dia tu? Min irdihi, iaitu daripada maruah, au malihi, ataupun harta dia. Sesiapa yang ada menzalimi saudara dia, menzalimi pada apa? Pada maruah. Pada maruah ni macam dia mengumpat dan sebagainya dia, ataupun pada harta dia, dia ambil secara bukan yang syarak bagi, curi ke apa ke, falyatahallalhu al-yawma, maka hendaklah dia minta akan halal, dia minta halal kepada saudara tu al-yawma, pada hari ini. Hari ini ni maksud dia kat dunia sekarang ni, al-yawma, pada hari ini, qabla ayyu khaza hina la yakunu dinar wala dirham, qabla, sebelum ayyu khaza, diambil salah dia, sebelum dia diambil salah. Bila tu? Hina la yakunu dinar wala dirham, pada ketika la yakunu dinar, tidak ada dinar, wala dirham, dan tidak ada juga dirham. Hendak dia kena minta maaf sekarang, sebelum hari yang mana hari itu tak ada dinar, tak ada dirham. Maksud dia dekat akhirat kita tak ada dinar, tak ada dirham, tak guna dirham, tak guna dirham dah. Ada. Wa in kana lahu amalun soleh, dan jika ada bagi dia tadi tu, man tadi tu, amalun soleh,
amal soleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Nescaya diambil daripada dia tadi tu biqadri mazlamatih, dengan kadar kezaliman dia. Wa illam yakun lahu, dan jika tidak ada bagi dia amalan soleh, ukhidha min sayyiati sahibih, diambil daripada keburukan teman dia tadi, faju'ilat alaihi, dan dijadikan akan sayyi'ah tadi tu alaihi, di atas dia. Musnad Ahmad. Jadi hadis ni Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang ada menzalimi saudara dia, tak kisahlah menzalimi itu pada maruah ataupun pada harta, falyatahallalhu, hendaklah dia minta maaf, minta halal al-yauma, hari ni, sekarang ni, sebelum dia ambil salah pada hari yang tak ada dinar dan juga tak ada dirham. Apa dia hari tak ada dinar, tak ada dirham? Tu hari akhirat nanti. Hari akhirat dia punya mata wang macam mana? Wa in kana lahu amalun soleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Kalau dia ada amalan soleh, diambil amalan soleh daripada dia tu kadar kezaliman dia. Kalau dia menzalimi orang 10, ambil amalan soleh dia 10, bagi kepada orang yang dizalimi. Wa illam yakun lahu, ukhidha min sayyiati sahibi faju'ilat alaih. Kalau dia tak ada amalan soleh, dia menzalimi orang 10, ambil dosa orang yang kena zalim tu 10, bagi ke dia pula. Nah, macam tu. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Al-An'am surah Al-An'am ayat 108. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kita faham, kalau kita ada ambil barang orang, atau kalau kita ada mengumpat orang dan sebagainya, kita ada hina orang, kita ada jatuh marah orang, dekat dunia sekarang ni, falyatahallalhu, kita kena minta maaf. Kalau kita tak minta maaf, dekat akhirat nanti dia ambil pahala kita, ataupun kalau dah tak ada pahala, ambil dosa letak kat ni. Tapi dekat sini ada perbahasan. Adakah orang yang kita umpat tu nak kena minta maaf semua keadaan ke, ataupun macam mana? Jadi dekat sini kena ada tengok. Okey. Kalau kawan tu tak tahu kata kita ni mengumpat dia, kalau dia ni tak tahu kata kita ni mengumpat dia, kita jangan pergi minta maaf ke dia. Dia tak tahu, pergi minta maaf jadi balah pula. Nampak situ? Ayat Quran beritahu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau dia tak tahu kita pergi mengumpat dia, kita jangan pergi bagi tahu kita mengumpat dia untuk minta maaf ke dia. Sebab apa? Jangan tak faham pada mana? Faham pada ayat ni. Wala tasubbul, jangan kamu celah alladzina berhala ataupun sembahan. Jangan kamu celah alladzina, sembahan ataupun berhala yad'una, yang mereka sembah, yang orang kafir sembah. Berhala tadi bayan min dunillah, yang iaitu selain daripada Allah. Jangan kamu sembah sembahan yang mereka sembah, yang sembahan tu selain daripada Allah. Fatasabbub, kalau kamu celak, fayasubbullah adwan bighairi ilm, nescaya ataupun maka mereka akan celak Allah adwam, hal keadaan bermusuhan, bighairi ilm, dengan tiada ilmu, bighairi ilm, dengan ketiadaan ilmu. Surah Al-An'am ayat 108. Faham daripada ayat ni kaedah fiqh, darul mafasid, tolak keburukan, muqaddamun, didahulukan, ala jalbil masalih, di atas jalbin. Jalbin ini mendatang ataupun tarik. Tolak keburukan, muqaddam, didahulukan, ala jalbil masalih, di atas menarik maslahat. Ada tolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Jadi ada satu keadaan, kalau kita buat benda ni dapat manfaat, tapi kalau kita tak buat, kita boleh tolak keburukan. Jadi tak buat lebih didahulukan daripada ambil manfaat. Ayat tu kata, jangan kamu cela sembahan-sembahan, berhala-berhala yang diorang sembah yang selain Allah tu. Kalau kamu cela, diorang pula akan cela kamu dengan tak ada ilmu, dengan bermusuh. Cela kamu, diorang pula akan cela Allah dengan ketiadaan ilmu, dengan bermusuh.
Jadi pertama sekali, jangan kamu cela berhala-berhala. Jadi berhala-berhala tu benar ke? Berhala-berhala tu tak benar, tipu tu. Jadi bolehkah kita cela? Kalau ikut boleh sangatlah. Sebab apa? Sebab benda tu sesat, syirik dan sebagainya. Sepatutnya kita cela. Bila tuan panggil manfaat. Sebab benda tu tipu. Jadi sepatutnya kita kena cela. Tapi masalah dia, kalau kita cela berhala, sekali dia orang cela Allah pula. Nampak tu? Bila kita cela berhala, dia orang cela Allah. Dia orang cela Allah tu orang panggil mudarat. Nampak situ? Ataupun orang panggil mafasid, kerosakan. Jadi dekat sini, demo nak ambil manfaat ke? Ataupun demo nak tinggal, demo nak ambil manfaat ke? Tarik manfaat ke? Ataupun demo nak jangan bagi berlaku kerosakan. Bila mana dua tu, maka darul mafasid, tolak kerosakan, muqaddam, lebih didahulukan ala jalbil masalih, daripada menarik maslahat. Jadi kalau kita cela berhala tu manfaat, tapi masalah dia sekali dia orang cela Allah pula. Dia orang cela Allah pula tu orang panggil mafasid, mafsadah, kerosakan. Jadi dekat sini tak payahlah cela berhala dia orang. Sebab apa? Tak payah cela berhala tu orang panggil apa? Sebab tak nak bagi berlaku dia orang cela Allah. Kita lebih jangan bagi berlaku kerosakan, lebih kita dahulu daripada kita ambil manfaat. Jadi faham daripada sini juga, kalau kita mengumpat seseorang dan dia tak tahu, walaupun hadis bagi tahu falyatahallalhu al-yawma, hendak dia minta halal sekarang ni. Tapi dekat situ ada dua kemungkinan. Kita pergi minta maaf ke dia, dia tahu, dia maafkan lah, atau orang panggil tarik manfaat. Tapi keburukannya, kalau kita bagi tahu ke dia pula, minta maaf ke dia, sehari jadi balah pula. Moga benda tak tahu, lepas tu duk ingat ni rupanya gitu demo dia. Jadi daripada molek-molek tu jadi tak molek. Jadi dekat sini tubik hukum daripada kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau kita mengumpat seseorang dan dia tak tahu kita mengumpat dia, jangan pergi minta maaf. Sebab kalau lagi minta maaf, jadi lagi balah. Kalau dia tahu tu suka kira. Kalau dia tahu, kita wajib pergi minta maaf. Sekali tak, dekat akhirat nanti, kita bagi pahala kita ke dia, ataupun dosa dia ambil ke kita. Kalau dia tak tahu, jangan pergi minta maaf. Satu. Lepas tu kalau jangan pergi minta maaf, lepas tu nak buat apa? Supaya nak hilangkan dosa tadi tu. Ni. Anas qala Rasulullah SAW, inna min kafaratil ghibah an tastaghfira liman irtabtahu taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Anas berkata, Rasulullah bersabda, inna min kafaratil ghibah, sesungguhnya sebahagian daripada kafarah ghibah, penghapus dosa mengumpat ni apa dia? Antastaghfira, bahawa kamu beristighfar, kamu meminta ampun, liman irtabtahu, bagi sesiapa yang irtabtahu, kamu mengumpat akannya nyaman. Taqulu, kamu kata, Allahumma ighfir lana walahu, ya Allah ampunilah bagi kami, walahu, dan bagi dia juga. Isnaduhu dhaif, hadis ni dhaif dalam kitab Masawi'ul Akhlaq lil Kharaiti. Dalam kitab Masawi'ul Akhlaq, pengarangnya nama Al-Kharaiti. Jadi hadis ni bagi tahu, Rasulullah bersabda, kalau dosa mengumpat ni, cara nak hilang dia macam mana? Antastaghfiralah, kamu minta ampun kepada orang yang kamu mengumpat. Kata macam mana? Allahumma ighfir lana walahu, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah kami dan ampuni dia juga. Lepas tu yang kedua, innal hasanat yudhibna sayyi'at, surah Hud ayat 114. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ni, yudhibna sayyi'at, menghilang oleh kebaikan-kebaikan tu as-sayyi'at, akan keburukan-keburukan. Ada? Difaham pada sini, kalau kita mengumpat seseorang ataupun kita hina seseorang, kita wajib minta maaf kalau dia dah tahu. Kalau dia tak tahu, kata kita hina dia, mengumpat dia, kita jangan minta maaf. Sebab kalau minta maaf, nanti masalah lain pula akan berlaku. Jadi bergaduh pula. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lepas tu kita nak buat apa? Kita minta ampun kepada dia. Selain kita taubat tu, ya, kita taubat. Lepas tu kita minta ampun pada dia, ya Allah ampunilah dia, Allahumma ighfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia. Dan dalam masa yang sama, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kita sebut kebaikan dia
pada majlis yang kita sebut keburukan dia. Contohlah kata dulu kita mengumpat dia dalam WhatsApp. Kita katalah dia ni gemuk huduh. Contoh. Gemuk huduh suka Korea pula. Pendek. Cukup syarat dia. Ada. Kita mengumpat dia tu. Kita kata dia ni gemuk, pendek, suka K-pop. Lepas tu dia tak tahu, kita jangan pergi minta maaf ke dia. Sebab kalau kita pergi minta maaf, saya jadi gaduh pula. Lepas tu kita minta ampun kepada dia. Kita minta ampun dia kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa dia. Lepas tu kita sebut kebaikan pada majlis yang kita umpat dia. Tadi kita kata dia macam ni. Dalam grup WhatsApp sekarang ni, dalam grup WhatsApp tu juga kita sebut kebaikan. Dok, dia tak gemuk, pendek, suka K-pop dak, dia kapal. Aku tinggi. Tak ikutlah, tapi sebut kebaikan dia dekat tempat yang kita mengumpat dia tadi. Tadi kalau kita mengumpat dia dalam grup WhatsApp, sekarang kita sebut kebaikan dia pula dalam grup WhatsApp. Sebab apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan tu dia akan menghilangkan keburukan. Dah tadi kecek tak molek, cakap tak molek dekat dia, sekarang cakap yang baik dekat dia pula. Itu tu cara nak hilangkan dosa mengumpat. Kena buat? Ya, kena buat. Kalau kita tak buat, dekat akhirat nanti dia ambil pahala kita ke dia. Kalau tak ada, dosa dia ambil bagi ke kita. Benda ni akan berlaku. Ya, benda ni akan berlaku. Kita faham sini? Wallahu alam.